Assalamualaikum. Kita sambung solat orang sakit ni, part keempat lah, bahagian keempat dah. Orang yang sakit menjamak solat lah. Bukan solat. Sudah dah. Keempatnya, bolehkah orang sakit jadi imam dia? Bolehkah orang sakit menjadi imam dia? Para ulama bersepakat orang sakit boleh solat sambil duduk ataupun berbaring. Asalkan solat sendiri atau jadi makmum. Itu sepakatlah. Bagi kau duduk baring kau, pentingnya di solat sendiri boleh lah, tak masalah. Masalah sekali sedangkan bila dia jadi imam, masalah nak. Di mana makmumnya mampu berdiri. Para ulama berbeza pendapat tentang kebolehannya dan bagaimana dengan makmumnya dia. Sebahagian mengatakan boleh dan sebahagian mengatakan tak boleh. Sebab makmum sihat, tok imam tak sihatnya lah. Dalam hal ini yang menjadi wilayah perbahasan hanya sebatas solat fardu 5 waktu. Sedangkan dalam solat sunnah berjemaah seperti tarawih atau Idul Fitri dan lain-lainnya di luar pembicaraan. Bukanlah hak fardu, hak sunnah tu. Orang sihat boleh duduk dah. Pendapat pertama, tidak boleh dan tidak sah. Secara rasminya mazhab Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan tidak boleh. Imam yang tidak mampu berdiri, tidak mampu rokok atau tidak mampu sujud, tidak diperkenankan menjadi imam. Tak boleh jadi imam lah. Bagi orang-orang yang sihat dan mampu berdiri, mampu rokok dan mampu sujud. Pendapat ini juga didokong oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan salah satu murid Imam Abu Hanifah. Al-Qarafi wafat meninggal dunia tahun 984 Hijrah. Salah satu ulama besar mazhab Maliki menyebutkan hal itu dalam kitabnya Az-Zakhirah. Az-Zakhirah dia kata apa? Anna salatul imam fihi salatul ma'mum. Bidalil qiraati fayakunu tarikan lil qiyam ma'al qudrati fala tasihhu salatahu. Solatnya imam menjadi solatnya makmum dengan dalil qiraat. Qiraat imam jadi qiraat imam jadi qiraat makmum. Maka imamnya tidak berdiri, tidak sah solatnya. Sebab makmum tu sihat dah. Rujuk Al-Qarafi Az-Zakhirah jilid 2 halaman 247. Al-Khalil meninggal dunia tahun 770 Hijrah. Salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah. Di dalam kitabnya At-Tawdih Syarah Mukhtasar Ibn Al-Hajib. Atau sering disingkat menjadi Mukhtasar. Menyebutkan bahawa tidak sah bermakmum kepada imam yang tidak mampu melakukan salah satu rukun solat. Wa batalat bi iqtida'i biman bi anna kafiran aw imra'atun aw khunsa bi anna kafiran aw imra'atan aw khunsa mushkilan aw majnunan aw fasiqan bi jarihatin aw ma'muman aw muhaddisan in ta'ammada aw 'alima mu'tammuhu bi wa bi'ajizin an ruknin. Batal solat dengan bermakmum, ikut imam makmum kepada orang yang jelas kafirnya, wanita atau imam wanita tak usah main dah. Khunsa muskil dah. Tak tahu jatuh ke lelaki. Ada dua alat, orang gila. Orang fasik makmum. Makmum ikut makmum tak boleh ke dia. Berhadas dengan sengaja. Dan yang tidak mampu melakukan rukun solat. Rujuk Al-Allamah Khalil Maliki At-Tadih Syarah Mukhtasar Ibn Hajib halaman 40. Al-Buhuti pula meninggal tahun 885 Hijrah, salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah. Dalam kitabnya Kashful Qina' menegaskan tidak sahnya bermakmum kepada imam yang tidak boleh berdiri. Wala tasihhu as-salatu khalfa 'ajizin 'anil qiyam li'annahu 'ajaza 'an ruknin min arkanis salah falam yasihhal iqtida'u bihi. Tidak sah salat di belakang imam yang tidak mampu berdiri kerana dia tidak melakukan salah satu rukun salat, maka tidak sah bermakmum ikuti imam itulah padanya. Rujuk Al-Buhuti Kashful Qina' jilid 1 halaman 477. Ini mazhab Hanbali lah, kitab besar mazhab Hanbali. Semua hal di atas dengan catatan bahawa salat itu sekadar salat jemaah secara umum lah. Nama khusus salat berjemaah di masjid dengan imam al-hayy. Imam al-hayy ni maksudnya maka hukumnya dibolehkan meski tetap lebih utama jangan imam ini dah. Tapi kalau tak imam tu masjid besar, masjid rawatib, masjid apa orang ada semua dah. Masjid Jami' panggil masjid Jami' dah. Dan yang ke hayy ni maka boleh. Ada berbahas kata boleh dah.
Jadi dimaksudkan dengan imam al-hayy ni adalah imam masjid yang rasmi atau kita kenal dengan sebutan imam rawatib di satu masjid. Oleh sebab hal ini mengingatkan kedudukan imam rasmi ini memang sangat penting dan perhitungkan dalam mazhab mereka. Jadi imam masjid ni tak boleh lawan dah. Imam rasmi ni, mazhab lain ni, ada bahas lah. Siapa ke kita tak ada buat jemaah lain lah. Tak sah kalau semaya dah situ lah. Kena semaya sorang-sorang. Ada juga pendapat gitulah. Kerana tinggi besarnya kedudukan imam rasmi ni. Imam latih kajian dah. Maka Ibn Qudamah wafat 620 Hijrah membolehkan imam rasmi yang sakit untuk mengimami sambil duduk. Dan jemaah harus ikut solat sambil duduk juga. Itu pendapat Ibn Qudamah dah. Wa idza shalla imamul hayy jalisan shalla ma wara'ahu julusan. Al-mustahibbu lil iman idza mayadha wa ajaza 'anil qiyam ay yastakhlifa li'anna an-nasa ikhtalafu fi sihhati imamatihi fayakhruju min al-khilaf. Bila imam rasmi ni dia, imamul hayy ni, imam rasmi solat sambil duduk, maka para makmum solat sambil duduk juga. Namun yang mustahab bila imam sakit dan tidak mampu berdiri, sebaiknya dia melakukan istikhlaf, tukarlah, ganti dia. Sebab ada perbezaan pendapat atas sah atau tidaknya. Sebaiknya tidaklah kita masuk ke dalam khilafiyah. Khilaflah lebih baik dah. Jadi lebih baik tukar tu imam. Namun yang lebih utama dia tidak jadi imam kerana para ulama berbeza pendapat apakah sah atau tidak tu imam. Hak sakit semaya jadi tu imam kepada makmum yang sihat dah. Fa in qila faqad shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'idan bi ashabihi. Walam yastakhlif qulna shalla qa'idan liyubayyina al-jawaz. Wastakhlafa marratan ukhra. Wa li anna salatan nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'idan afdalu min salatin ghayrihi qa'iman. Fa inna shalla bihim qa'idan jaza wa yusalluna min wara'ihi julusan. Bila ada yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah menjadi imam sambil duduk dan tidak melakukan istikhlaf, tak ganti, tak tukar orang lain, maka kita katakan bahawa hal itu untuk menunjukkan kebolehan saja. Namun beliau SAW, baginda SAW pernah melakukan istikhlaf. Suruh orang lain ganti. Juga pada kesempatan yang berbeza. Pernah Nabi suruh orang lain ganti dah. Abu Bakar lah, macam-macam lah. Selain itu, kerana lebih utama diimami oleh Rasulullah SAW, meski hanya sambil duduk, ketimbang diimami oleh selain beliau, meskipun sambil berdiri. Nabi ni special case. Nabi ni Nabi lah, jadi berkat ya. Kau tamat ejak, lain lah. Sahabat sebesar Abu Bakar, kau sahabat tidak boleh lawan Nabi. Jadi kalau Nabi semaya duduk pun, lebih besar darjat dia, ikut dia tu lebih besar daripada ikut orang berdiri orang lain dia. Namun intinya boleh jadi imam meski sambil duduk dan makmumnya solat juga sambil duduk dah. Jadi ada dalil, ada perbahasan ni dah. Rujuk Ibn Qudamah Al-Mughni jilid 2 halaman 162, kitab besar lah. Okey, boleh dan sah. Sedangkan yang membolehkan bermakmum kepada imam yang duduk kerana sakit adalah mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Perbezaan di antara keduanya bahawa mazhab Hanafi mensyaratkan imam mestilah boleh rukuk dan sujud secara normal dah. Kalau rokok dan sujud secara normal itu pun tidak boleh dilakukannya juga, maka hukumnya tidak boleh jadikan itu imam. Maksudnya buat isyarat. Rokok pun isyarat. Duduk sikit. Sujud pun duduk dengan macam tu semaya tetap kursi. Tak boleh mengikut mazhab Hanafi dah. Ibn Abidin wafat 1252 Hijrah. Salah satu ulama rujukan dalam mazhab Hanafiyah. Menuliskan dalam kitabnya Hasyiah Ibn Abidin atau yang lebih dikenal dengan Raddul Mukhtar. Al-Durrul Mukhtar dengan mengutip matan dari kitab yang disyarahkannya sebagai berikut. Wa sahha iqtida' wa qa'iman biqa'idin yarka'u wa yasjudu li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla akhiru salatihi qa'idan wa hum qiyamun. Sah hukumnya orang yang berdiri. Makmum yang duduk asalkan masih boleh rokok dan sujud. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya solat sambil duduk sedangkan para sahabat jadi makmum sambil berdiri. Ibn Abidin Raddul Mukhtar Al-Durrul Mukhtar jilid 1 halaman 588. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i meskipun imam tidak boleh rokok dan sujud dengan normal, hukum tetap boleh jadi imam orang yang sihat. Pada kita bicara. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.